Salam sejahtera, salam sepakat kolektif menjulang kecemerlangan. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu ekonomi yang akan dibentangkan oleh saya, Divoni Angelistoni, Stacy Wilter, dan juga Octavia. Jadi, isu ekonomi ini telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat. Sebelum kita memasuki dalam beberapa isu ekonomi yang berlaku di Malaysia, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang definisi isu ekonomi. Menurut Zekri 2025, isu ekonomi ini merupakan perkara yang penting dan sering menjadi persoalan utama. Manakala menurut Nabila Nanda 2024, ekonomi ini berasal daripada perkataan Yunani yaitu oikonomia yang bermaksud ilmu yang mempelajari cara memenuhi keperluan hidup manusia dengan sumber daya yang ada. Dengan memahami ekonomi, kita dapat melihat bagaimana masyarakat mengurus sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi kita akan memulai dengan krisis ekonomi yang berlaku di Malaysia, yaitu pada tahun 1973 sehingga 74 dan 1978. Selain krisis kewangan di Asia, Malaysia juga pernah mengalami krisis ekonomi, dan krisis ini berpunca daripada kenaikan harga minyak akibat perang Mesir-Israel pada tahun 1973 serta revolusi Iran pada tahun 1978. Kesan daripada krisis ini ialah pertumbuhan ekonomi Malaysia menjadi perlahan. Sebagai langkah penyelesaian, kerajaan perlu menggunakan pendekatan Keynesian seperti meningkatkan subsidi dan membiayai projek infrastruktur. Seterusnya kita masuk kepada kemelesetan ekonomi yang berlaku di Malaysia pada tahun 1985 sehingga 1987, di mana krisis ini berlaku disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi utama seperti petroleum, kelapa sawit dan timah. Ini telah mengakibatkan kadar pengangguran semakin meningkat daripada 5.8% pada tahun 1984 kepada 8.5% pada tahun 1985. Dan kerajaan telah menggunakan langkah pemulihan iaitu menggalakkan sektor swasta melalui dasar penswastaan dan insentif cukai. Dan ini telah merancangkan aktiviti ekonomi di Malaysia. Seterusnya kita masuk kepada krisis kewangan di Asia yang berlaku pada tahun 1997 sehingga 1998. Krisis ini telah bermula daripada Thailand sebelum merebak ke Malaysia serta negara ASEAN yang lain. Ketika itu nilai mata wang ringgit mengalami kejatuhan drastik daripada RM2.50 kepada RM4.10 bagi setiap USD. Jadi untuk menangani krisis ini, kerajaan Malaysia mengambil langkah mengawal modal dan menetapkan nilai ringgit pada kadar RM3.80 bagi setiap USD. Malaysia juga tidak menerima bantuan daripada tabung kewangan antarabangsa IMF, sebaliknya menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN bagi mengawal keadaan ekonomi negara. Dan yang terakhir ialah krisis kewangan global yang berlaku sekitar tahun 2008 sehingga 2009. Jadi krisis ini berlaku akibat kegagalan institusi kewangan di Amerika Syarikat yang berpunca daripada masalah subprime aset. Jadi subprime aset ini merujuk kepada pinjaman yang diberikan kepada peminjam berisiko tinggi tanpa jaminan kukuh yang telah menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor kewangan. Kesan daripada krisis ini ialah Malaysia turut mengalami pengecupan sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Dan kerajaan telah memperkenalkan pakej rangsangan fizikal berjumlah RM67 bilion bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kesan negatif krisis kepada rakyat serta sektor perniagaan.
Yang paling terakhir sekali ialah saya akan membincangkan tentang cabaran menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Jadi di sini ia bermula pada tahun 2010 di mana kerajaan telah memperkenalkan program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP dengan matlamat mencapai pendapatan per kapita sebanyak USD 15,000 menjelang tahun 2020. Ini bertujuan untuk merealisasikan matlamat yang bergantung kepada sektor pembuatan yang perlu dikurangkan manakala sektor perkhidmatan harus diperkukuhkan sebagai pemacu utama ekonomi. Selain itu, kejayaan menuju status negara maju juga bergantung kepada pelaburan dalam model insan, inovasi dan teknologi. Jadi secara keseluruhannya dalam isu ekonomi ini dia memberi impak yang besar kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Namun langkah yang proaktif yang akan dibentangkan oleh Octavia Diamiel membantu dalam mengurangkan kesan negatif itu. Dan dalam masa yang sama, usaha untuk mencapai status negara maju memerlukan perancangan yang strategik dan pelaburan dalam sektor yang memberi impak yang tinggi kepada ekonomi. Jadi itu saja daripada pembentangan saya yang akan diteruskan oleh Stacy Wilter. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama saya Stacy Wilter dan saya merupakan antara ahli dalam kumpulan ini. Sekarang saya akan membentangkan tentang kesan terhadap isu ekonomi. Okey, sekarang saya akan masuk dalam kesan krisis ekonomi pada tahun 1973 sehingga tahun 1974. Bagi kesan terhadap ekonomi global pula, negara-negara perindustrian pada ketika itu mengalami kemelesetan ekonomi dan menyebabkan permintaan terhadap ekspor menurun. Bagi kesan terhadap Malaysia pula, pada tahun 1970 sehinggalah tahun 1980, pertumbuhan ekonomi negara hanya meningkat sebanyak 0.8% pada tahun 1975, iaitu paras terendah bagi tempoh itu. Selain itu, ekspor negara juga terjejas terutamanya dalam sektor komoditi. Inflasi juga meningkat disebabkan kenaikan harga barangan dan kos pengeluaran. Dan yang terakhir, kos hidup juga meningkat sehingga memberi kesan kepada golongan berpendapatan rendah. Untuk pengetahuan semua, krisis ekonomi pada tahun 1973 hingga 1974 dan pada tahun 1974 ni juga dikenali sebagai krisis kejutan minyak. Revolusi Iran sekali lagi menyebabkan berlakunya krisis kejutan minyak ni ataupun krisis ekonomi pada tahun 1978 setelah berlakunya krisis ekonomi pada tahun 1973 dan tahun 1974. Bagi kesan terhadap ekonomi global pula, kemelesetan ekonomi global berlaku dengan peningkatan inflasi dan kadar pengangguran di negara-negara yang maju. Negara-negara maju yang menganggotai Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang berpendapatan tinggi dengan Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index ataupun HDI, yang tinggi mengalami kemelesetan ekonomi. Bagi kesan terhadap Malaysia pula, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar ataupun yang disingkatkan sebagai KDNK menjadi perlahan pada awal tahun 1980-an akibat kejatuhan ekspor dan harga komoditi seperti petroleum, kelapa sawit dan getah. Selain itu, industri tempatan juga terjejas sehingga menyebabkan pelaburan dalam sektor tertentu berkurangan. Seterusnya, saya akan masuk dalam kesan krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun 1997 sehingga 1998 terhadap Malaysia. Setelah Thailand diserang oleh penyangak mata wang, Malaysia turut menimpa nasib yang sama pada bulan Julai tahun 1997 sehingga membawa kepada jualan menyeluruh di pasaran saham dan pasaran tukaran wang. Antara kesan yang berlaku ialah berlakunya kejatuhan nilai mata wang dan saham. Ringgit Malaysia mengalami kejatuhan nilai sebanyak 50% dari RM RM2.50 kepada RM4.10 bagi setiap USD.
Indeks Bursa Saham Kuala Lumpur atau KLSC jatuh dari 1.200 mata ke bawah 600 mata. Keadaan ini menjejaskan keyakinan pelabur pada ketika itu. Kesan kedua pula ialah keadaan ekonomi pada ketika itu terjejas. Kemerosotan nilai aset dan jualan menyeluruh di pasaran saham menyebabkan syarikat dan pelabur mengalami kerugian besar. Sektor perbankan menghadapi risiko yang tinggi, tetapi kerajaan berjaya mengelakkan kesan buruk dengan mengehatkan pinjaman asing dan mengawal sektor kewangan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1983 sehingga 1987 terhadap Malaysia. Kesan yang pertama ialah berlakunya kemerosotan ekonomi dan kemelesetan KDNK. Akibat kelembapan ekonomi dunia dan kejatuhan harga komoditi seperti petroleum, kelapa sawit dan biji timah, ekonomi Malaysia merosot sebanyak 1% pada tahun 1985. Kelembapan ekonomi dunia juga turut memberi kesan kepada permintaan ekspor Malaysia pada ketika itu. Seterusnya, berlakunya peningkatan pengangguran. Kadar pengangguran meningkat daripada 2.7% pada tahun 1984 kepada 8.5% pada tahun 1985 yang menunjukkan kesan negatif terhadap pasaran pekerjaan. Perbelanjaan mengurus juga tidak dapat ditampung oleh kerajaan kerana hasil pendapatan yang merosot teruk. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang kesan krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Antara kesan tersebut ialah berlakunya kemelesetan ekonomi. KDNK Malaysia pada ketika itu merosot sebanyak 1.6% pada tahun 2009 akibat kelembapan ekonomi global. Sektor pembuatan juga terjejas teruk dengan penyusutan sebanyak 8.8% disebabkan permintaan luar yang lemah. Ekspor dan pengeluaran kilang juga merosot masing-masing sebanyak 7.4% bagi ekspor dan 11.1% bagi pengeluaran kilang yang memberi kesan kepada industri berkaitan perdagangan luar. Bagi kesan yang kedua ialah berlakunya penurunan pelaburan dan keyakinan pasaran. Pelaburan swasta pada ketika itu menurun kerana ketidaktentuan ekonomi global. Sentimen perniagaan merosot secara ketara dan mengakibatkan penangguhan projek dan pengurangan pengambilan pekerja. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan slide pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya iaitu Octavia Damiel Justin. Hello, salam sejahtera. Saya Octavia Damiel Justin yang akan menerangkan topik seterusnya iaitu langkah penyelesaian bagi isu ekonomi di negara Malaysia. Langkah yang pertama bagi menangani krisis ekonomi 1973, 1974 dan 1978, iaitu kerajaan merangsang pertumbuhan ekonomi mengikut pendekatan Keynesian. Pendekatan Keynesian merupakan teori yang menekankan bahawa kerajaan mempunyai peranan penting dalam menguruskan ekonomi, terutamanya melalui dasar fizikal seperti perbelanjaan kerajaan dan cukai untuk mengawal permintaan agregat. Dalam pendekatan Keynesian ini, iaitu meningkatkan subsidi, membantu golongan berpendapatan rendah, mengatasi inflasi melalui kawalan bekalan wang, menambah perbelanjaan untuk melaksanakan projek infrastruktur. Langkah-langkah penyelesaian bagi isu kemelesetan ekonomi pada tahun 1985 sehingga 1987 pula ialah langkah drastik yang telah dilaksanakan bagi memulihkan keadaan ekonomi, iaitu dengan mendorong sektor swasta berperanan lebih aktif dengan melaksanakan dasar penswastaan, melonggar pemilikan ekuiti asing, mengurangkan kadar cukai korporat dan memberi insentif kepada SMIS. Bukan itu sahaja, ia menyediakan infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan sektor swasta.
Kerajaan juga perlahan-lahan telah menarik diri dan mengurangkan penglibatan dalam ekonomi untuk memberi ruang dan tidak menjadi saingan kepada sektor swasta untuk berkembang. Kerajaan juga mengambil langkah jimat cermat dari segi kewangan dengan mengawal ketat perbelanjaan, mengurus dan pembangunan. Selain itu, langkah-langkah penyelesaian bagi isu krisis kewangan 1997 sehingga 1998 pula ialah kerajaan telah mengambil langkah untuk menghadkan pinjaman asing, mengadakan peraturan dan pengawalan yang lebih ketat ke atas sektor perbankan. Malaysia tidak memerlukan lagi IMF dan telah dipuji kerana Malaysia merupakan negara yang terpantas untuk pulih. Tambahan pula, kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara iaitu MTEN pada 7 Januari 1998 bagi mengekang kemerosotan ekonomi. MTEN telah menyediakan kertas kerja iaitu Rancangan Pemulihan Ekonomi Negara yang bertujuan untuk memulihkan keyakinan pasaran, menjaga kestabilan pasaran kewangan, memperkukuh asas ekonomi dan meneruskan agenda ekuiti. Langkah-langkah penyelesaian bagi isu krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008 sehingga 2009 pula ialah kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan fizikal sebanyak RM67 bilion bagi memperuntukkan aktiviti ekonomi dan melaksanakan pelaksanaan projek infrastruktur. Ini bertujuan untuk menyokong aktiviti ekonomi domestik, meningkatkan keyakinan perniagaan dan pengguna, menyokong pemulihan ekonomi global dan menyokong ekonomi Malaysia. Kerajaan juga telah melaksanakan keberkesanan rangsangan yang terdiri daripada pelbagai faktor. Yang pertama iaitu kesan pengganda ekonomi di mana kecenderungan mengguna bagi isi rumah atau melabur bagi syarikat. Yang kedua iaitu kadar dan kelajuan perbelanjaan. Ini melibatkan pegawai awam yang melaksanakan projek tersebut. Bukan itu saja, untuk memastikan kestabilan wang di mana Bank Negara Malaysia mengambil langkah untuk mengekalkan kestabilan sistem perbankan dan kewangan. Akhir sekali, langkah-langkah untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi yang berlaku pada tahun 2010 sehingga 2020 pula, kerajaan telah melaksanakan pelaksanaan program transformasi dan mengumumkan GTP Government Transformation Program dan ETP Economic Transformation Program untuk menetapkan sasaran. Hal ini agar pendapatan per kapita rakyat Malaysia meningkat dan mencapai sebanyak $15,000 dan membolehkan negara terkeluar daripada perangkap negara yang berpendapatan sederhana serta menjadikan negara yang maju pada tahun 2020. Bagi mencapai matlamat tersebut, KDNK perlu meningkat sebanyak 6% setahun dalam tempoh 2011 sehingga 2020. Bukan itu saja, kerjasama awam dan swasta turut penting. Bagi sektor swasta, hendaklah menyumbang sebanyak 90% daripada jumlah pelaburan, manakala sektor awam membantu dari segi penyampaian perkhidmatan dan membantu melaksanakan projek. Kerajaan juga telah melaksanakan pelaksanaan projek-projek strategik ETP yang melaksanakan 131 entry point projek untuk meningkatkan pelaburan dan mempercepatkan transformasi ekonomi. Sebagai contoh, projek MRT yang dapat mengurangkan kesesakan trafik dan meningkatkan daya tarikan kepada pelabur tempatan dan asing. Selain itu, meningkatkan produktif dan modal insan. Hal ini berfokuskan kepada berkemahiran tinggi,
kreatif, inovatif, dan tenaga kerja yang berkualiti. Sistem penyampaian perkhidmatan perlu sentiasa berubah, namun hanya pegawai kerajaan yang berkualiti sahaja perlu ada dalam perkhidmatan awam. Dan sumbangan sektor perkhidmatan juga penting dalam langkah mencapai berpendapatan yang tinggi dalam negara ini. Kesimpulannya, isu ekonomi Malaysia sejak 1970 telah mengalami beberapa krisis akibat faktor luaran seperti kenaikan harga minyak, kejatuhan harga komoditi, dan krisis kewangan global. Dan berlakunya beberapa kesan-kesan yang tidak diingini. Oleh itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk menangani cabaran tersebut demi negara yang terbilang ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.